Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Tuan-tuan yang mulia, setiap manusia di atas muka bumi ini, setiap manusia berusaha. Dan setiap orang yang berusaha, dia akan mendapat keyakinan atas apa yang dia usahakan. Satu orang petani yang usaha atas pertanian, maka dia akan dapat keyakinan atas pertanian dia. Satu orang peniaga usaha atas perniagaan, maka dia akan dapat keyakinan atas bahawa dia akan dapat sesuatu daripada jalan perniagaan dia. Satu orang pemerintah, dia ada keyakinan atas pemerintahan dia. Satu orang tak kira siapa sahaja, satu orang usaha atas harta, maka dia akan ada keyakinan atas harta dia. Setiap orang berusaha dan setiap orang dalam hati dia ada keyakinan disebabkan usaha yang dia buat, disebabkan usaha yang dia telah lakukan, dia telah dapat keyakinan atas apa yang dia telah usahakan tadi. Hari ini usaha atas agama telah ditinggalkan. Usaha atas iman, usaha atas agama telah ditinggalkan oleh manusia. Oleh kerana itu, tuan-tuan mulia, hari ini keyakinan pada agama telah keluar daripada hati manusia. Sebab apa, tuan-tuan mulia, keyakinan pada agama telah keluar daripada hati kita hari ini? Kerana kita hari ini telah tinggalkan usaha atas agama. Hari ini agama telah jadi satu benda yang ikhtiari, dan satu benda yang infiradi, satu benda pilihan, dan satu benda yang bersifat infiradi, peribadi. Sedangkan agama adalah satu benda yang ijtimai. Asalnya agama adalah satu benda yang ijtimai, dan satu benda yang ittirari, satu benda yang mesti, dan satu benda yang bersifat umum, perlu diamalkan secara ijtimai. Akan tetapi, tuan-tuan mulia, kerana tidak adanya usaha atas agama, maka daripada hati kita orang Islam sendiri hari ini sudah tidak ada keyakinan pada agama. Sudah tidak ada keyakinan, tidak ada iktimat, pergantungan pada agama, bahawa dengan agama ni kita akan dapat kejayaan, akan dapat sesuatu. Sebab punca utamanya, tuan-tuan mulia, kerana usaha telah ditinggalkan. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah janjikan hidayat. Allah Subhanahu wa taala telah janjikan hidayat dengan usaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bermujahadah, yang berusaha, yang bersusah payah, mereka ini akan mendapat hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan usaha tu usaha yang macam mana? Mana kita ada banyak usaha, banyak cara usaha. Tapi usaha yang dikehendaki ialah usaha yang mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu mengikut cara yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usaha yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bangunkan sahabat-sahabat atas usaha tersebut. Usaha yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sediakan sahabat-sahabat, telah bangunkan sahabat-sahabat atas usaha tersebut. Melalui usaha itu, tuan-tuan yang mulia, agama akan datang dalam kehidupan kita. Hari ini, tuan-tuan yang mulia, ni kita kena yakin dalam hati kita bahawa satu-satunya cara dan satu cara yang pasti satu orang tu mendapat hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan perantaraan usaha dakwah ila Allah. Dengan perantaraan usaha dakwah ila Allah, dakwah ila Allah adalah satu-satunya jalan, satu-satunya cara yang pasti seseorang itu akan mendapat hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi usaha tersebut hendaklah dijalankan, usaha tersebut hendaklah dilakukan mengikut cara yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam ayat tersebut, alladzina jahadu fina, siapa yang bermujahadah mengikut cara kami, mengikut kehendak kami, yang buat usaha mengikut cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu mengikut cara yang telah ditunjuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tuan-tuan mulia, satu perkara yang penting, kita kena letak perkara ini dalam hati kita, tuan-tuan mulia. Kita kena sematkan dalam hati kita, pasakkan betul-betul dalam hati kita bahawa hanya dengan usaha yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat sahaja, hanya dengan perantaraan usaha dakwah yang telah dibawa oleh Nabi dan sahabat-sahabat sahaja, agama akan datang dalam kehidupan kita. Tidak ada cara lain. Kalau satu orang tu dia buat usaha juga, tapi bukan cara Nabi, bukan cara sahabat-sahabat, maka bukan agama yang akan datang, akan tetapi dikhawatiri kesesatan atau fitnah yang akan datang, tuan-tuan mulia.
Jadi usaha perlu dibuat dengan cara Nabi dan sahabat-sahabat telah buat usaha. Kita kena ada keyakinan dalam hati kita. Kita kena ada keyakinan, kepastian dalam hati kita bahawa satu-satunya cara untuk datangnya agama dalam kehidupan kita, untuk datangnya agama dalam kehidupan umat ini, hanyalah cara usaha yang telah dibuat oleh Nabi SAW. Usaha dakwah yang telah dibuat oleh Nabi dan sahabat-sahabat. Dengan cara lain, hidayat tidak akan datang, tuan-tuan mulia. Hidayat tidak akan datang dengan bila kita buat usaha dengan cara lain. Dan Maulana beritahu, kalau dalam hati kita ada sikit pun keraguan, ataupun ada dalam hati kita, di mana-mana tempat di sudut hati kita, ada perasaan, ada kefahaman dalam hati kita bahawa usaha ni juga salah satu usaha. Usaha yang Nabi buat dengan salah satu di antara banyak usaha-usaha, ini juga satu usaha. Mungkin dengan ni pun boleh dapat hidayat, dengan cara lain pun boleh dapat hidayat. Kalau ada perasaan macam tu, betul-betul mulia, orang yang buat usaha ni pun, tapi dalam hati dia ada perasaan macam tu, dia tidak yakin dalam hati dia, maka dia tidak akan dapat hidayat daripada usaha yang dia buat. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah beritahu dengan penuh takkid, dengan penuh sungguh-sungguh dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina, dengan penuh sungguh-sungguh Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, mereka yang bermujahadah, yang bersusah payah di jalan dengan cara yang kami kehendaki, pasti dan pasti kami akan bagi hidayat padanya. Jadi kita kena ada keyakinan 100% bahawa bila kita buat usaha dengan cara yang dikehendaki oleh Allah SWT, kita bangunkan usaha. Apabila hari ini usaha dibangunkan untuk cara yang Nabi dan sahabat-sahabat telah buat, maka pasti hidayat akan datang. Jadi usaha ini tuan-tuan mulia hari ini perlu dibangunkan secara ijtimai. Usaha agama dengan cara Nabi SAW ini perlu dibangunkan, dihidupkan secara ijtimai dalam umat ini, barulah hidayat akan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, agama hanya akan datang dalam kehidupan kita dengan perantaraan yakin. Dan yakin hanya akan datang dalam hati kita dengan perantaraan dakwah. Agama hanya akan datang dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia, melalui satu cara sahaja, dengan perantaraan yakin. Dan yakin yang akan terbentuk, akan terbina dalam diri kita hanya dengan satu jalan, dengan perantaraan dakwah ilallah. Oleh kerana itu, Maulana Ilyas rahmatullahi alaihi beritahu, inilah jalan dia untuk bina yakin, untuk bentuk yakin. Itu jalan dakwah ilallah. Dengan perantaraan dakwah, yakin akan dapat diubah, yakin akan dapat dibaiki. Dan inilah langkah pertama, perkara yang pertama dalam usaha kita, perkara yang pertama dalam usaha kita dan usaha semua Nabi-Nabi, iaitu untuk betulkan yakin, tuan-tuan mulia. Bagaimana yakin kita dapat dibetulkan sehingga dalam hati kita tidak ada keyakinan pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dalam hati kita keyakinan bahawa segala sesuatu hanya berlaku dengan kehendak Allah. Semuanya hanya berlaku dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perkara yang telah berlaku, yang akan berlaku, semuanya berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang paling asas, perkara yang paling penting, yang mana setiap orang Islam kena faham. Dan dia kena rasa bahawa inilah keperluan dia yang paling penting. Tanggungjawab pertama dia, tugas pertama dia, itu untuk betulkan yakin dia. Sehingga dalam hati dia ada yakin yang betul, yakin yang bulat hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maulana Ilyas rahmatullahi alaihi begitu berhati-hati sekali tentang perkara percakapan. Untuk betulkan, sehingga kalau satu orang tu cakap, hari ini secara kebetulan perkara ini telah berlaku, secara kebetulan perkara ini telah berlaku, maka Maulana Ilyas sangat-sangat marah dengan perkataan tersebut. Macam mana boleh kebetulan berlaku? Mula kata ini dahriyah, satu orang tak percaya pada Tuhan, perkataan orang yang tak percaya pada Tuhan. Kamu kena kata dengan kehendak Allah perkara ini berlaku, dengan perintah Allah perkara ini telah berlaku. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk betulkan yakin kita, tuan-tuan mulia, pertama sekali kita kena betulkan percakapan kita, kena betulkan fikir kita. Jangan dalam kehidupan kita 24 jam tidak ada satu perkataan pun yang keluar dari mulut kita yang bertentangan dengan kalimah la ilaha illallah.
fikir kita, pandangan kita, percakapan kita, tidak ada sikit pun yang bertentangan dengan kalimah la ilaha illallah. Hari ini tuan-tuan mulia, daripada pagi sampai ke petang, siang dan malam tuan-tuan mulia, percakapan kita, fikir kita, pendengaran kita, kita cakap dan kita fikir banyak perkara-perkara yang bertentangan dengan kalimah la ilaha illallah. Kita fikir, kita dengar perkara yang bertentangan dengan kalimah la ilaha illallah. Dalam keadaan macam ni tuan-tuan mulia, macam mana yakin kita boleh selamat tuan-tuan mulia? Untuk betulkan yakin, pertama sekali kita kena betulkan percakapan. Betulkan percakapan kita, betulkan fikir kita tuan-tuan mulia. Dan kita kena, setiap orang Islam kena rasa ni kerja dia, tanggungjawab dia. Untuk setiap hari dia pergi jumpa manusia, cakap tentang kebesaran Allah, cakap tentang kalimah la ilaha illallah, cakap tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul salah faham dalam orang Islam sendiri, sehingga orang Islam sendiri hari ini kita menganggap bahawa dakwah iman, dakwah kalimah ni adalah untuk orang bukan Islam, untuk orang kafir, bukan untuk orang Islam. Kenapa saya perlu dakwah kalimah sedangkan saya sudah Islam? Sedangkan tuan-tuan mulia, dalam Al-Quran sendiri Allah terangkan bahawa orang yang paling berhak atas kalimah ini adalah orang Islam, orang beriman, orang yang ahli untuk kalimah ni, orang yang layak ni. Kalimah ni adalah Tuhan punya, yang orang yang orang beriman sendiri. Dan di dalam Al-Quran sendiri Allah SWT telah perintah supaya orang-orang beriman yang telah beriman ni supaya berterusan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang telah beriman, berimanlah kamu. Yakni kamu hendaklah usaha atas iman kamu, berterusan atas iman, sehingga dapat datang agama yang sempurna, agama Islam yang sempurna dapat datang dalam kehidupan kamu, sehingga keseluruhan hidup kamu mengikut hukum ahkam Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah orang beriman sendiri, perintah untuk usaha atas iman dia. Dan kerana itu tuan-tuan mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah perintah sahabat supaya mentajdidkan iman mereka. Walaupun sahabat-sahabat iman mereka macam gunung, iman mereka hebat, akan tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi perintah sahabat-sahabat supaya mentajdidkan iman mereka. Kenapa tuan-tuan mulia? Kerana usaha atas kalimah, usaha atas imanlah keperluan orang Islam sendiri. Bukan hanya untuk orang kafir, untuk orang Islam sendiri. Setelah beriman, satu orang tu perlu usaha atas iman dia. Satu orang tu perlu memperbaharui iman dia, sehingga iman dia dapat hasilkan iman yang mantap, iman yang kuat, iman yang sempurna pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keseluruhan agama dapat datang dalam kehidupan dia. Kerana sebagaimana telah Maulana beritahu tadi, satu-satunya jalan agama keseluruhan yang datang dalam kehidupan manusia adalah dengan perantaraan yakin. Sahabat-sahabat, keseluruhan Al-Quran telah datang dalam kehidupan sahabat-sahabat dengan perantaraan yakin. Sahabat-sahabat sendiri beritahu, ta'allamnal iman qabla an nata'allam al-Quran. Kami telah belajar iman sebelum kami belajar Al-Quran. Mereka telah belajar iman, sempurnakan iman mereka, betulkan yakin mereka, sehingga dengan perantaraan yakin yang betul tadi, keseluruhan Al-Quran telah dapat mereka amalkan dalam kehidupan mereka. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana itu ini perkara yang pertama sekali tuan-tuan mulia, setiap orang Islam kita kena fahamkan diri kita, dan kita kena fahamkan semua orang Islam bahawa kita perlu untuk usaha atas iman kita. Inilah tanggungjawab saya, inilah tanggungjawab saya, kefarduan atas diri saya, untuk saya usaha atas iman saya, untuk saya betulkan yakin saya. Dan untuk itu saya perlu lapangkan masa saya pergi jumpa manusia, untuk cakap tentang kalimah la ilaha illallah, untuk cakap tentang mafhum kalimah ini. Saya perlu pergi ke rumah-rumah jumpa manusia. Dalam percakapan saya, dalam muzakarah saya, dalam perbincangan saya, dalam perbincangan saya 24 jam, saya tidak boleh mengucapkan perkata-perkata yang bertentang dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi ini kehendak kalimah ini tuan-tuan mulia, supaya kita hendaklah bercakap tentang kalimah ini lagi dan lagi. Kita hendaklah bermuzakarah tentang kalimah ini lagi dan lagi,
Sebagaimana sahabat-sahabat telah buat, tuan-tuan mulia. Mereka duduk di antara satu sama lain. Ada setengah sahabat, mereka pegang tangan sahabat lain, mereka duduk sama-sama. Dan mereka kata, mari kita duduk sekejap, kita beriman sekejap. Dan mereka duduk dalam majlis tersebut. Mereka berbincang tentang iman, tentang kalimah la ilaha illallah, tentang kehebatan Allah, tentang kudrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita kena rasa ini keperluan, ini tanggungjawab, kefarduan atas diri saya untuk saya usaha atas iman saya. Dan tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kalimah iman, tuan-tuan mulia, pertama sekali adalah nafi. Iaitu kita kena nafikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena nafikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, bahawa selain daripada Allah tidak boleh buat apa-apa. Yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. 7 petala langit dan 7 petala bumi ini, daripada sebesar-besar makhluk sehingga sekecil-kecil makhluk, semuanya tidak boleh buat apa-apa. Tidak ada kuasa untuk bagi manfaat atau untuk bagi mudarat. Yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam, dia telah nafikan segala-galanya. Dia telah nafikan benda yang bergerak, nafikan bintang, dia telah nafikan bulan, dia telah nafikan matahari, dan benda yang kekal yang tak bergerak, berhala-berhala, dia telah nafikan dengan perbuatan sendiri. Dia telah pecahkan berhala-berhala tersebut. Dia telah nafikan segala-galanya. Dan dia telah mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata dia telah menghadapkan tawajuh dia, hati dia hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan dia bukan hanya kata dengan lidah dia, bahkan dia telah buktikan dengan amalan dia. Pada ketika Ibrahim alaihissalam, tuan-tuan mulia, dia nak dicampak ke dalam api oleh Namrud. Maka malaikat Jibril alaihissalam telah bawa malaikat yang menjaga air, malaikat yang menjaga gunung, dan bagi tawaran untuk khidmat, untuk bantu Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim alaihissalam pada ketika itu pun dia tidak jadikan malaikat-malaikat ini sebagai perantaraan. Dia telah berpaling daripada malaikat-malaikat sekalipun. Amma ilaika falah, aku tidak berhajat kepada kamu, aku tidak perlukan kamu semua. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu, Ibrahim alaihissalam secara langsung dia langsung tidak berpaling kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tak letakkan apa-apa pun di antara dia dengan Allah. Maka Allah Subhanahu, bantuan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala juga telah secara langsung kepada Ibrahim alaihissalam, tanpa asbab apa-apa, tanpa perantaraan apa-apa. Allah Subhanahu wa taala telah bantu Ibrahim alaihissalam dengan Allah telah terus perintah api supaya api jadi selamat dan sejahtera untuk Ibrahim alaihissalam. Ini dah tuan-tuan yang mulia yang kita nak belajar daripada kisah Ibrahim alaihissalam, bahawa kita tidak boleh letakkan apa-apa di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita hanya pada Allah, tawajuh hati kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umumnya di seluruh dunia, orang-orang Islam sendiri hari ini tuan-tuan mulia, satu kesalahfaham yang amat-amat besar telah berlaku pada orang Islam. Hari ini orang-orang Islam telah letakkan di antara mereka dengan Allah, mereka telah letakkan asbab-asbab kebendaan. Mereka telah letakkan dunia mereka, asbab-asbab dunia mereka sebagai perantaraan di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tuan-tuan mulia, syarat mulai Yusuf rahmatullah alaihi beritahu, syarat pertama untuk seorang itu mengambil faedah daripada kudrat Allah, daripada khazanah Allah Subhanahu wa taala, syaratnya ialah dia kena buang langsung. Dia kena tidak ada dalam hati dia sikit pun keyakinan pada asbab. Tidak ada keyakinan pada kebendaan. Dia kena bersihkan hati dia daripada keyakinan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuan-tuan mulia, salah faham orang Islam sendiri hari ini. Mereka cuba untuk mengambil faedah daripada Allah, daripada kudrat Allah, daripada khazanah Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan benda-benda dunia. Sedangkan mulai Yusuf rahmatullah alaih beritahu, untuk ambil faedah daripada benda-benda dunia daripada Allah Subhanahu wa taala, orang kafir pun buat. Orang kafir pun pandai. Orang kafir pun tahu benda tu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Jadi mereka pun tahu Allah itu pencipta, Allah itu yang bagi rezeki, tapi mereka letak benda-benda, berhala-berhala, asbab-asbab di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang Islam mereka letak kedai mereka, mereka letak pejabat mereka, mereka letak kilang-kilang mereka, mereka letak wang ringgit mereka, jawatan mereka sebagai perantaraan untuk mereka dapat daripada Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengambil faedah secara langsung daripada kudrat dan khazanah Allah adalah amal, bukan asbab. Ini tuan-tuan mulia, alangkah jauhnya berbeza hari ini perkataan yang keluar daripada orang Islam sendiri yang mengatakan bahawa dunia darul asbab. Untuk dapat daripada Allah, kita kena ada asbab-asbab ini. Sedangkan Mulai Yusuf rahmatullahi alaihi beritahu, syarat untuk dapat daripada Allah kena buang asbab daripada hati. Bukan daripada diri, tapi daripada keyakinan itu kena keluar daripada hati kita. Kena keluarkan keyakinan pada asbab daripada hati kita. Ini syarat untuk kita mengambil faedah daripada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh inilah perkara yang penting tuan-tuan mulia, yang perlu kita kena usaha, kita kena sedar, kita kena faham bahawa kita perlu untuk usaha atas iman kita, sehingga dapat keluar daripada hati kita, bersih hati kita daripada keyakinan pada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan datang dalam hati kita keyakinan yang bulat hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Percakapan kita adalah percakapan yang mengagungkan Allah, menceritakan tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Sehingga begitu pentingnya perkara ini tuan-tuan mulia, sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, satu orang nabi, bila Rasulullah ditanya tentang Ashabul Kahfi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, aku akan bagi tahu kemudian besok kepada kamu. Aku akan jawab soalan kamu besok. Baginda tak terlupa nak kata insya-Allah. Maka 15 hari wahyu telah tak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas 15 hari baru wahyu turun, dan telah tegur Allah SWT telah tegur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana baginda tidak mengatakan dalam percakapan dia insya-Allah ni dengan jika sekiranya dikehendaki oleh Allah aku akan jawab. Jadi begitu sekali pentingnya kita kena jaga percakapan kita, bahawa kita tidak nisbahkan pada selain daripada Allah. Setiap perkara yang telah berlaku, yang akan berlaku, semuanya disebahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa semua yang telah berlaku, yang akan berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini usaha pertama yang tuan-tuan mulia, yang saya dan tuan-tuan kena buat. Untuk betulkan percakapan kita, kita kena pergi rumah ke rumah, jumpa manusia, lapangkan masa kita setiap hari untuk cakap tentang mafhum kalimah ini, untuk cerita tentang kebesaran Allah, tentang iman tuan-tuan mulia. Tuan-tuan yang mulia, bahagian yang kedua dalam kalimah adalah Muhammadur Rasulullah, iaitu kita hendaklah meyakini pertama bahawa yang berkuasa hanya Allah. Yang kedua, cara untuk dapat daripada Allah Subhanahu wa taala adalah cara Muhammadur Rasulullah. Cara untuk kita dapat daripada Allah adalah cara ialah melalui Muhammadur Rasulullah. Jadi tuan-tuan mulia, makna beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita meyakini akan segala apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata kerana percayanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita segala perkara-perkara yang gaib tentang syurga, neraka, akhirat. Jadi kita meyakini janji-janji Allah tersebut, meyakini segala apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata kerana percayanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah iman. Tanpa perkara ini tuan-tuan mulia, iman kita tidak akan sempurna. Syarat untuk iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat untuk kesempurnaan iman adalah kita kena meyakini 100% akan segala yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Segala apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada kita tentang janji-janji Allah, tentang penghabaran gaib, tentang akhirat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Dan kita kena meyakini 100%. Meyakini walaupun kita tak nampak, walaupun kita tak lihat benda-benda tersebut, kita meyakini 100% apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata kerana kepercayaan kita, iktimadnya kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang sahabat-sahabat, orang beriman pun dengar perkataan Nabi. Orang kafir pun dengar, orang munafik pun dengar. Orang musyrik pun dengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan melihat
Orang beriman dia dengar, sahabat-sahabat dengar perkataan Nabi dengan penuh yakin. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Mereka kata inilah apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, benarlah kata-kata Allah dan Rasulnya. Tapi orang munafik dia dengar juga, tapi dia kata ma wa'adana illa ghurura. Nabi apa yang dijanjikan kepada kita semuanya tipu daya belaka. Tipu belaka. Jadi orang mukmin tuan-tuan mulia, bila berlaku sesuatu keadaan dan menghadapi sesuatu keadaan, mereka lihat pada janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka lihat pada janji Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tuan-tuan mulia, orang munafik bila mereka menghadapi sesuatu keadaan, mereka lihat pada keadaan-keadaan tersebut, mereka tidak lihat pada janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang telah berlaku di Khandaq tuan-tuan mulia. Apa yang telah diberitahu oleh Nabi bila berlaku keadaan-keadaan, bila berlaku tekanan-tekanan, maka orang beriman dalam keadaan macam tu, dia lihat apa yang Allah janjikan. Mereka yakin 100% apa yang Allah dan Rasulnya janjikan. Dalam peperangan Khandaq tersebut, sahabat-sahabat dengan penuh yakin pada janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang-orang munafik mereka dalam syak. Mereka tidak yakin. Bahkan mereka berkata, ini semua tipu daya belaka. Tak betul belaka apa yang dia kata. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Maulana beritahu hari ini pun di seluruh dunia, orang Islam yang ada di seluruh dunia hari ini, bila mereka lihat keadaan-keadaan yang sedang berlaku pada orang Islam di seluruh dunia pada saat dan ketika ini, ramai di kalangan orang Islam sendiri yang lemah iman dia. Mereka mula sangsi dan syak pada janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka lihat apa yang telah berlaku pada orang Islam di seluruh dunia hari ini, sebagaimana orang-orang munafik, mereka lihat apa yang telah berlaku pada sahabat-sahabat dalam peperangan Khandaq. Mereka telah mula syak dan mereka kata macam-macam, ni semua janji Nabi tak betul. Orang-orang Islam hari ini sendiri tuan-tuan mulia, bila mereka lihat keadaan yang berlaku pada orang Islam di seluruh dunia hari ini, ada sebahagian orang Islam yang lemah iman dia. Mereka sendiri sudah mula sangsi, mula syak tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman tuan-tuan mulia, apa pun keadaan berlaku, dia punya yakin dia 100%, tidak ada sikit pun keraguan atas apa yang Allah dan Rasulnya telah janjikan. Dan perkara ni sahabat-sahabat telah diuji atas keimanan mereka, keyakinan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ujian mereka pelik-pelik. Pernah satu ketika berlaku tuan-tuan mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beli seekor kuda daripada satu orang Arabi. Telah berlaku perbincangan dan telah berlaku jual beli, akad telah berlaku. Telah berlaku jual beli. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam masa tu duit Nabi tak bawa, maka Nabi ajak Arabi dia ikut dia pergi untuk ambil duit dan bayar pada dia. Jual beli telah berlaku, dua-dua pihak dah bersetuju. Cuma sekarang Nabi pergi untuk ambil duit untuk wang untuk bayar harga kuda tadi. Arabi tu ikut belakang Nabi. Dalam perjalanan dia ikut belakang Nabi, ada satu orang datang cakap dengan dia dan tawarkan kepada dia nak untuk beli kuda tersebut. Maka dia bincang-bincang dengan orang tersebut, maka dia setuju untuk jualkan kuda ni kepada orang yang kedua ni. Dan dia kata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kamu nak beli tak kuda ni? Cakap cepat-cepat, kalau tak aku nak jual ke orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, aku kan dah beli kuda ni daripada kamu. Kita dah dua-dua dah bersetuju, dah berlaku akad, dah berlaku persetujuan untuk jual beli, cuma nak bayar aja lagi. Maka Arabi kata tak, aku tak jual pun lagi kuda ni kepada kamu. Dia telah nafikan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata aku dah jual. Di situ dah berlaku pertelingkahan sedikit. Nabi kata dia telah beli. Arabi telah jual pada dia. Arabi kata dia tak, aku tak jual lagi pada kamu. Arabi tadi kata, kalau betul kata-kata kamu tadi, kamu datangkan saksi. Siapa saksi kamu? Sedangkan tak ada satu orang pun lihat jual beli itu berlaku. Satu orang sahabat Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu taala anhu, dia lalu di sebelah, dekat dengan peristiwa itu berlaku, dia lihat, dia dengar kata-kata Arabi tadi, minta Nabi sallallahu alaihi wasallam datangkan saksi atas jual beli tersebut. Sedangkan
Khuzaimah tak lihat pun jual beli tersebut berlaku. Tapi dia pergi, dia kata aku sedia jadi saksi. Dan aku bersaksi bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beli kuda kamu. Rasulullah tanya pada Khuzaimah, macam mana kamu sanggup menjadi saksi, berani menjadi saksi atas perkara yang kamu tak lihat pun? Maka Khuzaimah radhiyallahu anhu kata, wahai Rasulullah, Tuhan telah bagi tahu kepada kami tentang syurga, tentang neraka, tentang mizan, tentang hasyar, tentang kubur, kehidupan selepas mati. Semua itu kami tak nampak, tapi kami yakin 100% akan kebenaran apa yang Tuhan katakan. Takkanlah Tuhan benda-benda yang besar-besar, akhirat, syurga, neraka, Tuhan tak kami boleh percaya. Takkan pasal benda kecil macam ni Tuhan dah beli kuda, kami tak boleh percaya. Jadi begitu sekali yakinnya tuan-tuan dan sahabat-sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sejak daripada hari itu Nabi berkata bahawa Khuzaimah ni dia punya saksi sama, kekuatan satu orang dia punya saksi sama dengan dua orang. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah usaha yang kita kena buat. Jalan dia untuk dapat iman, yakin yang sempurna pada Allah dan Rasul ni, kita kena cakap perkara ni. Pertama, hanya Allah yang berkuasa. Hanya Allah yang lakukan segala-galanya. Dan yang kedua, Allah lakukan segala-galanya. Dia punya peraturan dia, cara Muhammadur Rasulullah. Yang ini cara untuk kita ambil dari Allah, dapat dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara untuk kita dapat daripada kudrat dan khazanah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan perantaraan amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Islam kita sendiri hari ini telah menganggap, telah faham bahawa cara untuk dapat dari Allah dan dengan perantaraan asbab, dengan perantaraan kebendaan, makhluk-makhluk, benda-benda dunia ini. Mereka jadikan kedai mereka, ladang mereka sebagai perantara untuk dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tuan-tuan mulia, perkara tersebut, benda-benda, kebendaan-kebendaan, asbab-asbab yang tidak ada janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata di dalam amal, dalam cara Muhammadur Rasulullah. Ia cara untuk kita dapat daripada Allah, untuk kita dapat daripada kudrat Allah Subhanahu wa taala, untuk kita dapat daripada khazanah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan perantaraan amal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan bukan dengan perantaraan asbab. Asbab adalah benda yang tidak ada janji. Tidak ada janji Allah Subhanahu wa taala dalam asbab. Asbab Allah Subhanahu wa taala telah jadikan, telah ciptakan untuk manusia sebagai imtihan, sebagai ujian bagi manusia. Allah SWT nak tengok hamba-hamba dia ni, adakah dia datang kepada aku dulu atau dia pergi pada asbab dulu. Ni ujian bagi manusia tuan-tuan mulia. Ya Allah SWT nak, bila kita ada masalah, kita menghadapi suatu keadaan, maka kita pergi pada Allah dulu. Kita tawajuh pada Allah terlebih dahulu. Dan kita guna cara yang Allah telah bagi kepada kita. Cara yang mana di situ ada janji Allah SWT, itu cara amal. Dengan perantaraan amal, segala masalah kita akan diselesaikan oleh Allah SWT. Dan kita akan dapat segala-galanya daripada Allah dengan perantaraan amal. Kalau satu orang itu pergi pada asbab terlebih dahulu, tidak pergi pada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, maka maknanya dia telah utamakan asbab. Dan Allah SWT tak akan selesaikan masalah. Hari ini orang Islam sendiri tuan-tuan mulia, dia fikir apa? Kita buat asbab cantik-cantik, kerja kami, tanggungjawab kami telah usaha atas asbab. Yang sempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Usaha atas kedai, usaha atas ladang, usaha atas kilang, usaha atas benda-benda ni. Kemudian kami buat ni, dan kita buat perkara-perkara tersebut dan kita kedepankan pada Allah. Yang aku dah usaha, Allah akan bagilah rezeki. Aku dah usaha, Allah akan selesaikanlah masalah. Itu bukan cara dia tuan-tuan mulia. Cara dia, kita kena buat apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah telah janji kepada kita. Itu dengan amal, dengan perantaraan sembahyang, dengan perantaraan doa, zikir tuan-tuan mulia. Dengan perantaraan amal tuan-tuan mulia, kita buat amal dan kita kedepankan pada Allah Subhanahu wa taala, bantuan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita. Sebagaimana sahabat-sahabat tuan-tuan mulia, mereka bila menghadapi suatu keadaan, suatu masalah, mereka akan kedepankan amal, mereka akan mendahulukan amal daripada asbab. Mereka akan sempurnakan amal terlebih dahulu, baru buat. Macam kita, keadaan kita hari ini, kita buat asbab dulu. Bila tak jalan asbab, tengok dulu pengalaman jadi ke tak.
Kalau asbab kita tak berjaya, baru kita kata baru kita minta dengan Allah. Kalau berjaya ni tak apa, kalau tak berjaya kita minta dengan Allah. Sedangkan tuan-tuan mulia, sahabat-sahabat mereka pergi bergerak pada amal terlebih dahulu. Kemudian dua keadaan. Sama ada Allah SWT bagi bantuan pada sahabat-sahabat tadi, sebagaimana Allah SWT bagi bantuan pada sahabat-sahabat tadi dengan amal mereka tersebut, tanpa perlu mereka pergi pada asbab. Tanpa asbab Allah bantu mereka. Dan kadang-kadang Allah bagi bantuan mereka dengan melalui bila mereka buat amal dan mereka pergi pada Allah SWT, Allah bantu mereka dengan perantaraan asbab juga. Dua-dua keadaan berlaku pada sahabat-sahabat. Mereka buat amal, kemudian mereka buat asbab. Sahabat-sahabat pun buat asbab, mereka tak tinggalkan asbab. Mereka dahulukan amal, kemudian asbab. Tapi bila mereka dahulukan amal, kadang-kadang Allah SWT bantu mereka terlebih dengan amal tersebut, tanpa asbab Allah bantu mereka. Dan kadang-kadang mereka buat amal, kemudian buat asbab, Allah bantu mereka dalam asbab tadi. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perkara ni kita kena ceritakan lagi dan lagi. Bantuan ghaib Allah Subhanahu Wa Taala kepada sahabat-sahabat, dan bantuan ghaib Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Ini bukan hanya semata-mata sejarah. Hari ini kita baca, kita tulis kisah nabi-nabi hari ini dibaca, ditulis hanya sebagai satu sejarah, tuan-tuan mulia. Sedangkan tuan-tuan mulia, kisah nabi-nabi, kisah rasul-rasul, bantuan ghaib Allah SWT terhadap nabi-nabi dan rasul-rasul, bantuan ghaib Allah SWT terhadap sahabat-sahabat, yang benda yang maksud dalam agama kita. Mana benda ni dituntut untuk diceritakan lagi dan lagi dalam agama kita. Bukan benda ni ditulis, diceritakan sebagai satu sejarah. Bahkan benda ni dituntut untuk kita ceritakan lagi dan lagi untuk bentuk iman kita, tuan-tuan mulia. Dalam Al-Quran, tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu Wa Taala telah ceritakan banyak kisah nabi-nabi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak." Kami ceritakan kepada kamu kisah nabi-nabi dan rasul-rasul yang akan memantapkan hati kamu. Jadi dengan menceritakan kisah nabi-nabi dan rasul-rasul, Allah Subhanahu Wa Taala mantapkan iman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi telah diperintah untuk ceritakan pada sahabat-sahabat. Banyak tempat dalam Al-Quran Allah perintah baginda Rasul, ceritakan pada sahabat-sahabat kamu kisah nabi-nabi tersebut. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menceritakan tentang kisah bantuan ghaib Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi, menceritakan tentang bantuan ghaib Allah Subhanahu Wa Taala kepada rasul-rasul. Ini benda yang maksud, yang dikehendaki dalam agama kita. Benda yang dituntut dalam agama kita, tuan-tuan mulia. Begitu juga menceritakan tentang kisah sahabat-sahabat, tentang bantuan ghaib sahabat-sahabat. Benda yang dituntut dalam agama. Ini bukan semata-mata sebagai satu sejarah yang kita baca, kita tulis tersimpan dalam buku sebagai satu sejarah. Bahkan perkara ni benar perlu ditazkirahkan. Benda ni perlu diulangkan lagi dan lagi. Perlu dicakapkan lagi dengan lagi dalam dakwah kita, supaya timbul dalam hati kita keyakinan pada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan keyakinan bahawa bantuan Allah ni datang dengan perantaraan amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi dan sahabat-sahabat telah dapat bantuan Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantaraan amal. Hari ini tuan-tuan mulia, ada setengah daripada kita kata mereka tu sahabat, mereka dapat bantuan kerana mereka sahabat Nabi. Kita bukan sahabat. Kita nak dapat daripada Allah, kita kena guna asbab. Mereka boleh dapat daripada Allah tanpa asbab kerana mereka sahabat. Kita nak dapat tanpa asbab tak boleh dah sekarang. Kita kena usaha atas asbab. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat mereka mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bukan semata-mata kerana mereka ni sahabat Nabi. Mereka mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana amal yang yakini. Amal yang mereka buat tu, tuan-tuan mulia, amal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka buat dengan penuh yakin tu, tuan-tuan mulia. Kerana amal-amal tersebut, tuan-tuan mulia, sahabat-sahabat telah mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan janji Allah Subhanahu Wa Taala untuk bantuan Allah SWT terbuka sehingga hari kiamat. Bukan khas untuk sahabat-sahabat sahaja. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Kami pasti akan bantu rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat, hari berdirinya saksi-saksi, itu hari kiamat. Jadi Allah SWT telah berjanji untuk bantu, sebagaimana untuk bantu nabi-nabi, Allah telah berjanji untuk bantu orang yang beriman, tuan-tuan mulia.
Jadi bantuan ini bukan hanya khusus untuk sahabat-sahabat sahaja, tuan-tuan mulia. Janji bantuan ini adalah untuk setiap orang yang beriman sehingga hari kiamat. Jadi kalau kita dapat wujudkan amal-amal yang sama yang telah wujud dalam diri sahabat-sahabat, kita juga akan mendapat bantuan secara langsung daripada Allah SWT sebagaimana sahabat-sahabat telah dapat. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah SWT, perkara ini perlu kita cakapkan, dakwahkan lagi dan lagi. Kisah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ini, tuan-tuan mulia, perlu kita dakwahkan, cakapkan lagi dan lagi, ulang lagi dan lagi, sehingga datang keyakinan kepada kita, tuan-tuan mulia, bahawa hanya Allah yang berkuasa, dan cara untuk kita dapat daripada Allah hanya dengan cara amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tuan-tuan yang mulia, satu orang beriman zaman sekarang ini, tuan-tuan mulia, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia punya bantuan untuk satu orang beriman sama dengan 10 orang sahabat. Dan ganjaran untuk satu orang beriman sekarang ini sama dengan 50 orang sahabat. Bukan lebih lagi, tuan-tuan mulia. 50 orang sahabat. Sahabat-sahabat tanya, tuan-tuan mulia, adakah 50 di kalangan mereka? Nabi kata tak, sama dengan 50 di kalangan kamu, sahabat-sahabat. Satu orang beriman, ganjaran dia, pahala dia akan dapat sama dengan 50 orang sahabat. Dan bantuan dia akan dapat sama dengan 10 orang sahabat. Tuan-tuan yang mulia, maksud daripada amal ataupun muntaha bagi amal bukanlah bantuan-bantuan gaib yang kita dengar tadi, tuan-tuan mulia. Satu orang tu kat dunia dia dapat bantuan gaib daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukanlah arah tu maksud daripada amal kita. Bukan ni yang kita nak. Ini bukan maksud, bahkan inilah adalah mau'ud daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu bukanlah maksud. Maksud daripada setiap amal adalah zat Allah Subhanahu Wa Taala, itu untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga, tuan-tuan mulia, tanda sempurnanya iman seorang itu bukanlah satu orang itu mendapat bantuan-bantuan gaib daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang itu iman dia sempurna, iman pada tahap yang terakhir, yang tertinggi, maka dia mendapat tanda dia dapat benda-benda yang pelik-pelik berlaku pada dia, dapat bantuan gaib pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan tandanya, tuan-tuan mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya, apakah itu tanda iman? Apakah perkara yang menunjukkan satu orang itu mukmin, orang beriman? Nabi tak kata berada dia dapat benda yang gaib, dapat berjalan atas air ke atau apa-apa ke. Bahkan apa Nabi beritahu, idza sarratka hasanatuk wa sa'atka sayyi'atuk fa anta mu'min. Apabila kebaikan kamu itu menggembirakan kamu, kamu buat amal baik, kamu rasa gembira, rasa suka, rasa senang hati. Dan bila kamu terbuat benda yang buruk, kamu rasa sedih, maka kamu adalah satu orang yang beriman. Jadi tanda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu untuk orang yang beriman adalah ini tanda dia. Jadi Maulana beritahu kita kena cerita tentang iman berserta dengan alamat-alamat iman, berserta dengan tanda-tanda iman, supaya alamat-alamat tanda-tanda tadi kita dapat wujudkan dalam diri kita. Kita dapat kenal, dapat tahu tahap keimanan kita. Satu masa, tuan-tuan yang mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala, satu golongan, satu jemaah, satu golongan telah datang jumpa Nabi. Satu kumpulan sahabat-sahabat telah datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia telah cerita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dalam diri mereka ada 15 sifat, 15 perkara. 5 perkara yang mana mereka kata yang kamu perintah kamu beriman dengannya. Dan 5 perkara lagi ialah perkara yang kamu perintahkan kami beramal dengannya. Dan 5 perkara lagi adalah perkara-perkara atau sifat-sifat yang sudah sedia ada dalam diri kami sejak daripada zaman jahiliyah lagi. Maka Nabi beritahu apa dia beritahu? Maka mereka beritahu bahawa 5 perkara yang kamu perintah kami beriman dengannya, beriman dengan Allah dan Rasul, beriman dengan malaikat, dengan kitab-kitab, dengan hari akhirat, dengan takdir. 5 perkara yang kami beriman dengannya. Dan 5 perkara lagi yang kamu perintah kami beramal dengannya, iaitu kami menunaikan sembahyang, kami mengeluarkan zakat, kami puasa bulan Ramadan, menunaikan haji. 5 perkara dia begitu.
Dan 5 lagi perkara, sifat-sifat yang mana sudah sedia ada dalam diri kami sejak daripada zaman jahiliah lagi. Iaitu kami bersabar ketika kesusahan dan bersyukur bila berada dalam keadaan kelapangan, kesenangan. Dan kami redha dengan keputusan Allah. Apa Allah tetapkan tu kami redha apa berlaku. Dan bila berhadapan dengan musuh, kami berhadapan dengan penuh berani. Dan bila musuh kami kena apa-apa kesusahan, kami tidak gembira atas musibah yang menimpa musuh kami. 5 sifat. Jadi 5 sifat ini, 5 perkara ni mereka telah sebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan atas perkara yang mereka 15 perkara yang disebutkan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda fuqaha udaba kadu an yakunu anbiya. Mereka ni adalah orang-orang yang faqih. Fuqaha. Faqih lah satu orang yang mana ada mempunyai kefahaman yang sempurna tentang agama. Nabi, mereka dalam diri mereka ada sifat-sifat ini. Nabi dah panggil iktiraf mereka sebagai fuqaha. Dan Nabi kata mereka ni udaba. Adib, tuan-tuan mulia, zaman sekarang kita faham adib adalah satu orang yang mahir dalam bahasa Arab. Adab Arab. Dia mahir dengan terang lughah bahasa Arab. Maulana beritahu, Mahi Susah beritahu, hari ini kalau kamu mahir macam mana pun dalam bahasa Arab, kamu tidak akan sampai pada tahap kemahiran Abu Jahal. Abu Jahal lagi mahir dalam bahasa Arab. Siapakah adib yang sebenar? Orang yang beradab. Apakah itu adab yang sebenar? Adab adalah sifat-sifat yang mana umat ini, dengan sifat-sifat tersebut umat ini dikenali. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab adalah ihtimam, itu menjaga, mengambil berat tentang sunnah. Adab adalah mengambil berat tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fuqaha udaba. Mereka ni orang-orang yang faqih. Mereka lah adib-adib udaba. Dan kalaulah pintu kenabian masih terbuka, mereka ni layak untuk jadi nabi-nabi. Kerana ketinggian sifat-sifat yang mereka miliki. Jadi tuan-tuan dimuliakan, ini sifat-sifat orang yang beriman, yang patut ada pada setiap orang yang beriman, tuan-tuan mulia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah sifatkan iman itu dengan 2 perkara. Sabar dan syukur. Jadi keseluruhan iman itu terhimpun dalam 2 perkara ini, sabar dan syukur. Satu orang ada sifat sabar, satu orang ada sifat syukur yang sempurna, maka dia satu orang yang ada iman yang sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda iman. Akan tetapi tuan-tuan yang mulia, hari ini kita faham sabar apa dia, tuan-tuan mulia. Satu orang tu dipukul, dan dia bersabar atas pukulan tersebut, dia tahan, maka orang ini sabar, penyabar. Orang ini ada sifat sabar. Syukur, kita faham apa dia, tuan-tuan mulia. Satu orang tu dia dapat nikmat, dapat kesenangan, kemudian dia kata aku bersyukur padamu ya Allah, maka orang ini telah bersyukur. Sedangkan kedua-dua ni bukan syukur dan bukan sabar. Apakah sabar yang sebenar, apakah syukur yang sebenar, kita kena faham. Maulana beritahu, sabar adalah kita menahan diri kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Menahan diri kita, menahan nafsu kita daripada perkara-perkara maksiat, daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Itulah kesabaran yang sebenar. Atas perkara yang nafsu kita tak nak, kita tahan diri kita. Itulah sabar yang sebenar. Dan apa itu syukur? Kesyukuran ialah kita menundukkan diri kita, kita menggunakan diri kita mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan diri kita mengikut kehendak Allah, mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, itulah kesyukuran. Jadi tuan-tuan yang mulia, syukur ini tuan-tuan bukanlah balasan bagi nikmat. Satu orang terdapat nikmat, satu orang ada nikmat saja boleh bersyukur. Walaupun dia tidak ada apa-apa pun. Dia tak ada makanan pun untuk dimakan. Dia tak ada pakaian pun untuk dipakai. Walaupun dia tidak ada apa-apa duit pun. Tapi dia boleh bersyukur, boleh jadi satu orang syakir yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala apabila dia gunakan apa yang dia ada mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia menggunakan diri dia
dia tundukkan diri dia mengikut perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia adalah seorang yang syakir, satu yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menahan diri dia dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun nafsu dia nak, dia tahan, itulah orang yang sabar. Jadi tuan ni kita kena faham. Kita faham syukur sabar ini, orang dia nikmat dapat duit banyak, baru dia boleh bersyukur. Tak, tuan-tuan. Satu orang yang bersyukur adalah satu orang yang tunduk pada perintah Allah. Dia gunakan apa yang dia ada, apa yang Allah kurniakan pada dia, apa yang dia ada dia gunakan mengikut perintah Allah, mengikut cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah orang yang bersyukur, tuan-tuan. Jadi syukur dan sabar ni, tuan-tuan, ada dua sifat orang, adalah sifat orang yang beriman. Tanda kesempurnaan iman satu orang, bila dalam diri dia ada sifat syukur dan sabar. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu, syukur ni bukan hanya bagi balas. Begitu juga tuan-tuan mulai kita ibadat. Ibadatnya bukanlah balasan bagi nikmat. Satu orang tu dapat nikmat, maka dia beribadat sebagai balasan bagi nikmat yang Allah SWT telah bagi pada dia. Dia beribadat pada Allah SWT. Bahkan ibadat ini adalah hak Allah SWT. Ibadat adalah hak Allah SWT. Satu perkara saya tertinggal tadi, saya beritahu, mula kita tadi, iman, hakikat iman, iman adalah itaat. Iman adalah itaat. Kerana keimanan yang ada dalam hati seorang itu, dia punya tempat zahirnya ialah ketaatan dia dalam agama dia, agama Islam yang dia amalkan. Iman itulah taat. Tanda satu orang itu ada iman dalam diri dia adalah dia ada sifat taat pada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanda iman ada dalam diri dia. Balik pada tadi, tuan-tuan mulia, satu orang ibadat, mula berkata ibadat inilah bukan balasan bagi nikmat. Bahkan ibadat ni adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau satu orang tu Allah ciptakan dia, dan selama mana dia hidup atas dunia ni, seumur hidup dia, Allah tak pernah bagi satu suap makanan pun pada dia. Allah tak bagi satu teguk air pun pada dia. Allah tak bagi apa pun nikmat pun pada dia. Pun dia tetap dia kena beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ibadat itulah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu orang tu, dan nikmat-nikmat dunia ni, tuan-tuan mulia, bukanlah balasan bagi ibadat. Bukanlah balasan bagi ibadat. Satu orang tu kerana bernikmat di dunia begitu hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak layak untuk jadi balasan bagi ibadat yang dilakukan oleh seseorang. Satu orang dia telah mati, dia telah meninggal dunia, dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali ke dunia, walaupun sekejap, untuk ucap subhanallah sekali pun. Dia minta balik ke dunia sekejap untuk ucap subhanallah sekali. Dan dia sanggup untuk balik ke dunia sekejap tu, dia sanggup bagi korbankan seluruh dunia ni. Kalau dia ada harta sebanyak seluruh dunia ni, dia sanggup bagi, dan supaya Allah SWT kembalikan ke dia dunia untuk dia buat satu amal subhanallah sekali, pun Allah tak akan terima dia punya tebusan tadi, seluruh dunia tadi, untuk bagi peluang dia buat satu amal. Ini menunjukkan bahawa seluruh dunia ni tak ada nilai berbanding dengan sekali subhanallah. Jadi apatah dunia ni boleh jadi balasan bagi ibadat yang satu orang tu lakukan. Jadi dunia ini bukan, bahkan syurga neraka pun bukan balasan yang sebenarnya, tuan-tuan mulia. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah satu orang manusia, seluruh manusia ni semuanya taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, taat beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah tak bagi balasan apa-apa mereka kat dunia ni, pun itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau seluruh manusia ni dia beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di akhirat nanti semua Allah masukkan dalam neraka, seorang pun Allah tak masukkan dalam syurga, pun tak ada siapa boleh kata tanya Allah kenapa buat macam tu. Tak ada siapa boleh ada hak untuk tanya Allah kenapa buat macam tu. Kerana ibadat ni, tuan-tuan, adalah semata-mata hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, hari ini apa kita faham, bila kita ditimpa sesuatu musibah, kita hendaklah bersabar. Nanti bantuan Allah Subhanahu Wa Taala akan datang. Tuan-tuan yang mulia, bantuan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan datang, keadaan tidak akan berubah, melainkan apabila dalam diri kita ada sabar dan takwa. Dua-dua sifat ni hendaklah ada kedua-duanya sekali serentak. Kalau hanya semata-mata sabar sahaja,
takwa tak ada, maka musibah ataupun kesusahan yang datang disebabkan dosa-dosa. Disebabkan dosa-dosa yang kita telah lakukan. Kesusahan tersebut tidak akan terangkat, kesusahan tersebut tidak akan hilang hanya dengan mata-mata bersabar sahaja. Bahkan berserta dengan sabar hendaklah ada takwa. Di dalam Al-Quran, Allah SWT sentiasa sebut sabar dan takwa ni sekali, bersama-sama. Wa in tasbiru wa tattaqu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru warabitu wattaqullah. Sabar dan takwa. Wa innahu man yattaqi wa yasbir. Jadi tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua-dua sifat ni hendaklah ada dalam diri kita. Sabar dan takwa. Barulah bantuan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Barulah bantuan Allah Subhanahu wa taala akan datang dan Allah Subhanahu wa taala akan ubah keadaan. Satu orang yang bersabar tanpa takwa, Maulana Yusuf rahmatullah alaih bagi misal macam satu orang penjenayah, pencuri atau penjenayah, dia kena tangkap oleh polis dan polis pukul dia. Kalaulah pencuri-pencuri semua ni yang kena pukul oleh polis, didenda oleh polis, dia doa keburukan untuk polis-polis ni, maka Maulana kata azab Allah tak akan turun kepada polis-polis. Allah tak akan azab polis-polis dengan sebab doa pencuri-pencuri ni. Kenapa? Kerana pencuri itu dia tak ada takwa. Dia sabar saja, dia tahan kena pukul, polis pukul dia tahan. Allah SWT tak akan terima doa buruk mereka terhadap polis-polis. Kenapa? Kerana mereka hanya ada sabar tapi takwa tak ada. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah SWT, untuk dapat bantuan Allah SWT, untuk Allah ubah keadaan yang menimpa orang Islam kena ada kedua-dua sifat. Dalam Al-Quran Allah ceritakan seluruh kisah Nabi Yusuf AS, dan semua kisah Nabi Yusuf AS berkisah pada dua sifat ni. Innahu man yattaqi wa yasbir. Kerana Yusuf AS ada kedua-dua sifat ni, sabar dan takwa. Bagaimana Allah SWT telah ubah keadaan dia, keluarkan dia dari segala masalah. Begitu juga Bani Israel dan Musa AS. Allah SWT telah keluarkan Musa AS dan Bani Israel daripada cengkaman Fir'aun, telah selamatkan mereka daripada Fir'aun dan telah binasakan Fir'aun kerana kesabaran dan ketakwaan yang mereka ada. Fatammat kalimatu rabbika ala bani Israel bima sabaru. Sabar dan takwa yang ada dalam sabar dengan ketaatan yang ada dalam diri mereka, ketakwaan yang ada dalam diri mereka, dengan sebab itu Allah SWT telah selamatkan mereka. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan-keadaan yang berlaku di seluruh dunia hari ini terhadap orang Islam. Orang Islam doalah laknat keburukan banyak mana pun pada musuh-musuh. Doalah keburukan banyak mana pun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ubah keadaan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bantuan Allah tak akan datang, Allah tak akan ubah keadaan-keadaan yang telah musibah telah menimpa kita hari ini selagi mana takwa tidak ada dalam diri kita. Sabar berserta dengan kesabaran, hendaklah ada ketakwaan dalam diri orang Islam, barulah bantuan Allah akan datang. Tuan-tuan yang mulia, kenapa hari ini agama ada dalam diri kita, kita amalkan agama tapi masih lagi gagal, tidak mendapat kejayaan? Persoalannya kenapa agama hari ini kita orang Islam amalkan agama tapi masih lagi dalam kegagalan, kehinaan, kerendahan? Dua sebab malam beritahu. Sebab pertama, kerana orang Islam sendiri, kita yang amalkan agama sendiri, tidak ada keyakinan pada agama. Sebab pertama, satu orang tu dia amal agama tapi masih gagal. Kerana dia tidak ada yakin bahawa kejayaan itu hanya dalam agama. Dia tidak yakin bahawa dia akan dapat kejayaan dalam agama. Pertama. Yang kedua, sebab yang kedua, satu orang tu amal agama masih gagal kerana dia menganggap agama yang dia telah, setakat mana agama yang dia amalkan tadi, itulah agama. Sedangkan tuan-tuan yang mulia, agama bukanlah nama bagi beberapa amal atau sesuatu amal sahaja. Agama, din atau agama adalah nama bagi himpunan keseluruhan amal. Himpunan bagi satu himpunan amal, itu dipanggil agama. Bagaimana Imam Ghazali rahmatullah alaih, sebagaimana ibadat. Ibadat bukanlah hanya nama bagi satu dua ibadat. Bahkan ibadatlah satu himpunan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala.
hukum dan mentaati segala hukum-hukum tersebut, mengamalkan setiap perintah-perintah Allah tersebut, itulah dipanggilkan ibadat. Sebagaimana Imam Ghazali rahmatullahi alaih beritahu bahawa ibadat itu dalam 10 perkara, himpunan bagi 10 perkara. Sembahyang, puasa, zakat, haji, zikir, tilawah, tijarah, itu berniaga, dan dakwah, amal ma'ruf nahi anil munkar, dakwah, dan juga ihtimam akan sunnah, yang mengambil berat tentang sunnah-sunnah. Yang kedua, menunaikan hak-hak jiran. Yang ke-10, menunaikan hak-hak jiran. Jadi 10 perkara ini dipanggil ibadat, kata Imam Ghazali rahmatullahi alaih. Jadi tuan-tuan mulia, satu orang untuk dapat kejayaan, dia kena tunaikan ibadat yang sempurna. Satu orang nak mendapatkan kejayaan, dia perlu amalkan agama yang sempurna dalam kehidupan dia. Apabila dari segi benda-benda dunia pun, bila kita lihat asbab yang tidak sempurna, asbab yang tidak sempurna pun kita rasa tidak akan dapat memberi kejayaan pada kita. Tak dapat hasilkan apa yang kita nak bila asbab itu tak lengkap. Sedangkan benda itu tak ada janji pun Allah SWT dalam benda tersebut. Kalau lengkap pun tak ada janji Allah. Apatah lagi agama, tuan-tuan mulia. Adakah dengan agama yang tidak sempurna, kita anggap itu, dengan cara itu kita boleh mendapat kejayaan, tuan-tuan mulia. Jadi untuk dapat kejayaan daripada Allah SWT, maka tuan-tuan mulia, pertama kita kena ada yakin bahawa dengan agama kita akan dapat kejayaan. Yang kedua, kita kena amalkan agama yang sempurna dalam kehidupan kita. Agama yang keseluruhan, yang sempurna dalam hidup kita. Oleh kerana itu tuan-tuan mulia, usaha dakwah yang kita buat hari ini adalah dakwah kepada agama yang sempurna. Dakwah kepada agama yang din yang kamil, yang sempurna, dengan membawa agama yang sempurna dalam kehidupan. Usaha kita hanya bukan cakap saja. Bukan kita bercakap tentang agama yang sempurna. Bahkan kita kena tunjukkan, musyahadahkan, yakni kita kena tunjukkan agama yang sempurna dalam diri kita pada umat, pada manusia. Ini yang berlaku pada sahabat-sahabat, tuan-tuan mulia. Sahabat-sahabat mereka pergi ke seluruh dunia. Mereka bawa agama yang sempurna secara amali dalam kehidupan mereka. Jadi satu orang sahabat sudah cukup untuk hidayat satu negara. Hari ini tuan-tuan dunia, betapa banyak jemaah-jemaah bergerak di seluruh dunia. Tapi masih belum cukup lagi untuk hidayat seluruh dunia. Kenapa tuan-tuan mulia? Kerana kita kena bergerak dengan bawa agama yang sempurna dalam hidup kita. Bukan hanya kita cakap tentang iman, kita cakap tentang agama, kita dakwah dengan percakapan. Bahkan kita kena dakwah dengan amalan. Kita kena bergerak, sahabat-sahabat mereka bergerak dengan membawa agama yang sempurna dalam kehidupan mereka. Dengan bawa agama yang sempurna dalam secara amali ini, mereka bergerak ke seluruh dunia. Jadi itulah yang dikehendaki dari usaha kita hari ini. Bagaimana kita dapat bergerak ke seluruh dunia dengan membawa agama yang sempurna dalam kehidupan kita. Dengan perantaraan usaha yang seperti ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan asbab hidayah untuk seluruh dunia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena buat usaha ini dengan penuh yakin. Dengan penuh yakin tuan-tuan mulia, bahawa tazkiyah dan tarbiyah untuk diri kita dan hidayah untuk seluruh alam adalah pasti bila kita buat usaha. Usaha yang telah dibuat oleh Nabi dan sahabat-sahabat. Maka itulah satu perkara yang pasti. Apabila kita buat usaha sebagaimana Nabi dan sahabat-sahabat telah buat usaha, maka Allah SWT akan tarbiyah kita, dan Allah SWT juga akan tazkiyah, akan bersihkan diri kita. Dan Allah SWT akan jadikan kita sebagai asbab hidayah, untuk jadi asbab untuk tersebarnya hidayah ke seluruh dunia. Dan tuan-tuan mulia, kita kena buat usaha ini dengan penuh keyakinan bahawa dengan usaha dakwah, Allah SWT akan ubahkan yakin dan keadaan. Usaha dakwah ni dia punya kesan dia begitu hebat. Allah telah letakkan kesan dalam usaha dakwah yang telah dibuat oleh Nabi-Nabi, bahawa dengan perantaraan usaha dakwah ni Allah akan ubahkan yakin manusia, dan Allah akan ubahkan keadaan manusia itu sendiri. Jadi tuan, bagaimana dan perkara ni Allah Subhanahu Wa Taala telah terangkan dalam Al-Quran. Allah telah terangkan dengan begitu jelas dalam Al-Quran. Allah telah terangkan dalam kisah satu kaum, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah buat keputusan
untuk binasakan satu golongan manusia disebabkan kemaksiatan yang mereka telah buat. Dan satu golongan telah cuba menasihatkan mereka. Satu golongan telah cuba untuk nasihat mereka supaya mereka berhenti daripada maksiat tadi. Satu golongan orang-orang yang soleh yang tak buat maksiat, mereka telah tegur orang yang cuba nak ubah tadi. Dia kata, apa faedah yang kamu tegur mereka, kamu ubah bagi nasihat pada mereka, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah buat keputusan untuk binasakan mereka. Lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Kenapa kamu bagi peringatan pada satu kaum yang mana Allah SWT akan binasakan mereka atau Allah akan azab mereka? Allah dah buat keputusan. Mereka jawab dua sebab. Ma'adziratan, qalu ma'adziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Satu, supaya kami lepas tanggungjawab kami dengan Allah Ta'ala. Kami dah tunaikan tanggungjawab kami. Yang kedua, yang pertama untuk menunaikan tanggungjawab. Yang kedua, la'allahum yattaqun, semoga-moga kemungkinan mereka akan bertakwa, tinggalkan maksiat tersebut. Jadi kaum yang mana telah Allah dah buat keputusan untuk binasakan mereka pun boleh diharap mereka akan berubah apabila mereka didakwahkan. Kau ini Allah beritahu dalam Al-Quran. Jadi dakwah ni tuan-tuan mulia, kita kena yakin bila kita buat usaha dakwah, kita kena yakin bahawa dengan perantaraan dakwah Allah Subhanahu wa taala akan ubahkan yakin, dan dengan perantaraan dakwah Allah akan ubahkan keadaan, suasana, amal. Dengan yakin seperti ini tuan-tuan mulia, kita kena buat usaha dakwah. Dan apabila kaum telah mereka tidak sedia juga berubah, falamma nasu ma dzukiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Apabila mereka tidak menerima peringatan, mereka tetap lupa, tetap dalam maksiat, maka kami telah selamatkan mereka yang telah menegah daripada kemungkaran tadi. Jadi tuan-tuan mulia, dakwah najat, keselamatan satu orang da'i dah yakini, pasti. Satu orang yang buat dakwah, pasti dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara ni kita kena yakin, kita kena buat dakwah dengan yakin perkara ni tuan-tuan mulia. Satu orang yang buat dakwah, dia telah buat usaha sehabis daya upaya dia, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia bila Allah Subhanahu wa taala turunkan azab. Kalau tidak tuan-tuan mulia, bila azab Allah SWT turun, maka semua akan kena. Termasuk orang-orang yang saleh yang tidak buat maksiat pun akan ditimpa azab tersebut. Hanya mereka yang telah berusaha bersungguh-sungguh dengan sedaya upaya mereka untuk ubah keadaan tadi, mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam kapal, dalam hadis Nabi ibaratkan macam kapal. Satu golongan manusia duduk atas sebuah kapal. Satu orang yang ditebuk lubang kat kapal tadi. Satu orang yang ditebuk lubang kapal tadi, yang akan binasa, yang akan lemas, yang akan tenggelam, bukan orang yang tebuk lubang tu saja. Bahkan seluruh penghuni kapal tadi akan tenggelam. Yang ahli ibadat, yang sembahyang, yang berzikir, yang tak pernah buat maksiat, yang tak pernah satu nafas pun lupa pada Allah Subhanahu wa taala, mereka semua sekali akan tenggelam bersama orang yang tebuk yang buat lubang pada kapal tadi. Kecuali orang yang tak larang, orang yang telah berusaha untuk tegah, untuk berhentikan dia daripada maksiat tersebut. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah sekarang di depan kita bukan masalah diri kita saja. Masalah di depan kita hari ini yang kita kena fikirkan bukan berkaitan diri kita, kampung kita, negara kita, bahkan seluruh alam, seluruh manusia tuan-tuan. Kita dipertanggungjawabkan untuk seluruh manusia di seluruh dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan ambil kerja daripada mereka-mereka yang dalam hati dia ada fikir bagaimana agama yang sempurna dapat datang dalam diri saya dan dalam diri seluruh manusia di seluruh dunia. Orang yang ada fikir risau atas perkara ni, bagaimana agama yang sempurna dapat datang dalam kehidupan saya, dan agama yang sempurna dapat datang dalam kehidupan setiap manusia di seluruh dunia. Daripada orang yang ada fikir risau tentang perkara ni, Allah akan bekerja daripada mereka. Jadi tuan-tuan mulia, kita bukan masalah kecil diri kita atau beberapa golongan sahaja, negara kita, bangsa kita. Bahkan bagaimana seluruh manusia di seluruh dunia dapat amalkan agama yang sempurna. Bagaimana 100% agama Allah Subhanahu wa taala dapat diamalkan di seluruh dunia. Ini tanggungjawab kita tuan-tuan mulia untuk kita fikirkan. Kalau satu orang yang buat maksiat tuan-tuan mulia, kalau kita tidak usahakan, kita tidak usaha atas dia, maka dia akan menjadi asbab bila turun azab Allah, semua akan binasa.
Tuan-tuan yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena yakin bahawa dengan usaha yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka ala siratim mustaqim. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rabbi ala siratim mustaqim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas jalan yang lurus, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa manusia kepada jalan yang lurus. Dan inna rabbi ala siratim mustaqim bermakna satu orang tu bila dia berada di atas jalan lurus, baru dia akan dapat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu orang sahabat Dimam bin Sa'labah radhiyallahu anhu, dia telah dakwah kaum dia pada waktu pagi, dan sehingga waktu petang semua kaum dia telah masuk Islam. Jadi tuan-tuan mulia, satu orang bila Maulana beritahu bila orang kafir didakwahkan pun begitu sekali kesan dia, dan masa satu hari semua dapat masuk Islam. Apatah lagi tuan-tuan mulia, orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri betapa banyak kesan perubahan akan berlaku apabila orang Islam sendiri tuan-tuan mulia didakwahkan pada Islam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jadikan setiap orang sahabi, setiap orang sahabat sebagai dai. Bahkan bukan manusia, sahabat-sahabat yang manusia, bahkan jin-jin sekalipun, mereka yang telah beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah jadikan mereka sebagai dai. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dimab'uts, telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk manusia, untuk manusia dan jin. Jadi sebagaimana setiap orang sahabat telah dijadikan dai, telah bangun buat kerja dakwah, begitu juga jin-jin yang masuk Islam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah dijadikan dai. Perkara itu Allah SWT telah terangkan jelas dalam Al-Quran. Bagaimana satu jemaah, satu golongan daripada jin telah datang dan dengar Al-Quran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bila selepas mereka beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka telah kembali kepada kaum mereka dan telah dakwah kepada mereka kepada Islam. Dan mereka telah dakwah mereka, ya qaumana ajibu da'i Allah, ya wahai kaum aku, sambutlah seruan Nabi yang telah dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin-jin pun tuan-tuan yang mulia telah melakukan kerja dakwah, telah menjadi dai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita lihat kehidupan sahabat-sahabat, kita tidak akan dapat setiap kita akan dapati bahawa setiap sahabatlah dai. Tak kira daripada golongan mana, daripada keluarga mana, daripada kabilah mana, dia kulit hitam ke kulit putih ke, daripada kawasan mana, daripada negara mana dia berasal, tak kira siapa saja, tanpa pengecualian, tanpa pengkhususan, setiap orang sahabat adalah dai. Yang ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah telah dibuat secara umumi. Secara umum ni setiap orang telah melibatkan diri dalam dakwah. Bukan hanya kerja dakwah ni kerja golongan tertentu, orang-orang macam ni saja layak untuk buat dakwah, yang macam ni tak ada kemampuan, tidak ada kebolehan untuk buat dakwah, mereka tak boleh buat. Tak. Bahkan kita lihat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah telah dijalankan secara umumi. Setiap orang dilibatkan dalam usaha dakwah. Jadi tuan-tuan mulia, kerja dakwah adalah kerja setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanggungjawab umat ijabah untuk sampaikan dakwah ini kepada semua manusia. Setiap umat yang beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tanggungjawab dia untuk sampaikan dakwah untuk buat kerja dakwah. Bukan hanya kerja dakwah ni kerja golongan tertentu sahaja. Kerja dakwah ni tuan-tuan mulia bukan kerja orang India, orang Pakistan, atau kerja orang negara-negara tertentu. Bahkan inilah kerja umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerja tanggungjawab setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerja ini perlu dibangunkan dalam setiap tabaqah umat. Setiap lapisan umat perlu dibangunkan atas kerja dakwah ni tuan-tuan mulia. Tuan-tuan mulia, orang beritahu apabila tidak adanya umumiat, yakni umumi dalam usaha dakwah, ini adalah sebab utama yang menyebabkan telah berlakunya irtidad, kemurtadan dalam umat hari ini. Serata dunia tuan-tuan mulia, hari ini manusia ramai keluar daripada agama. Umat Islam telah murtad daripada agama kerana tidak ada umumiat dalam usaha dakwah hari ini.
Setiap umat tidak dibangunkan, setiap umat ini tidak jadi da'i, tuan-tuan mulia. Apabila pada zaman sahabat-sahabat, apabila kerja dakwah dijalankan secara umumiyat maknanya setiap umat ni da'i. Tak kira dia negara mana, bangsa mana, golongan mana. Kerja apa dia buat? Dia buat kerja dakwah. Apabila umat ni, kerja dakwah ni telah berjalan dalam umat ni secara umumiyat, maka pintu untuk orang masuk Islam terbuka luas. Dan pintu untuk orang Islam keluar dari Islam tertutup rapat. Tapi bila umumiyat dalam kerja dakwah ni telah hilang dalam umat ini, maka pintu untuk orang Islam keluar dari Islam telah terbuka luas. Tapi pintu untuk orang bukan Islam masuk Islam telah tertutup. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok dalam kehidupan sahabat-sahabat, kisah contoh bagaimana umumiyatnya dakwah pada zaman sahabat-sahabat. Saya beritahu kepada tuan-tuan, pesan pada tuan-tuan satu perkara yang sangat-sangat penting. Tuan-tuan bacalah kitab Hayatus Sahabah. Sangat-sangat penting bagi kita baca, jadikan Hayatus Sahabah ni sebagai kitab yang sentiasa kita mutalaah, sentiasa kita baca. Semua orang Islam umumnya dan khususnya mereka yang buat usaha, rakan-rakan seusaha. Kerana Maulana Yusuf rahmatullah alaih telah himpunkan dalam kitab Hayatus Sahabah kisah-kisah yang mana melalui kisah-kisah ni dia nak faham kepada kita apakah bentuk usaha, apakah cara usaha yang perlu umat hari ni buat. Apakah bentuk usaha, cara usaha yang sahabat-sahabat telah buat yang umat hari ni perlu buat, perlu ikut. Cara usaha dakwah yang telah sahabat-sahabat telah buat yang umat hari ni perlu ada. Dengan baca kitab Hayatus Sahabah ni tuan-tuan mulia, akan terbentuk dalam diri kita mizaj satu orang da'i. Kita punya fikir kita punya sifat kita punya tabiat kita sebagai seorang da'i akan terbentuk. Oleh kerana itu mula kata sangat-sangat penting untuk kita sentiasa setiap masa mutalaah kitab Hayatus Sahabah ni. Dalam kitab Hayatus Sahabah ada satu kisah bagaimana Ikrimah bin Abu Jahal. Satu Ikrimah anak kepada Abu Jahal. Abu Jahal ni musuh Islam yang besar, penentang agama Islam. Tapi anaknya Ikrimah telah masuk Islam, telah menjadi pejuang Islam. Dia telah korbankan nyawa dia untuk Islam. Macam mana perkara ini boleh berlaku? Jadi tuan-tuan mulia, dalam kitab Hayatus Sahabah kisah bagaimana Ikrimah telah masuk Islam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dapat tawan kota Mekah, maka Ikrimah telah lari keluar daripada kota Mekah untuk lari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah pergi dan dia telah naik kapal menuju ke arah Yaman. Tengah-tengah laut datang ribut taufan yang besar. Yang ini lautan bergelombang, bergelora, dan hampir-hampir nak karam kapal dia. Maka dia kata kepada klasik pembawa kapal tadi, orang kapal tu, dia kata, adakah cara untuk aku selamat? Adakah cara sekarang ni, apakah cara untuk aku selamat? Jadi pembawa kapal tadi, dia tak kata kamu pandai, dia tak tanya pun kamu pandai berenang ke tak pandai berenang. Atau kata kamu pun dah habis dah, tak ada jalan dan kamu nak selamat. Tapi dia kata, boleh kamu nak selamat, kamu hendaklah baca kalimah ikhlas. Akhlis. Bacalah kalimah ikhlas. Ini nak beritahu macam mana umumiyat dakwah zaman Nabi. Seorang pembawa kapal pun buat dakwah. Dalam keadaan genting macam tu pun dia buat dakwah. Dia kata akhlis, bacalah kalimah ikhlas. Maka Ikrimah kata, apa kalimah ikhlas? Maka dia kamu bacalah la ilaha illallah. Ucaplah la ilaha illallah. Maka Ikrimah kata, kerana nak lari daripada kalimah ni lah aku datang sini. Aku tinggalkan kota Mekah. Aku datang ke sini nak menuju ke Yaman kerana aku lari daripada Nabi. Aku lari daripada Rasulullah yang bawa kalimah ini. Sekarang kamu nak suruh aku ucap kalimah ni pula. Dan pada ketika itu juga, di sini kelas pembawa kapal tu sedang dakwah dia supaya masuk Islam. Di tepi pantai pula isteri dia datang. Dia isyaratkan dengan kain dia supaya dia balik ke pantai. Dan panjang kisah dia, akhirnya tuan-tuan mulia, Ikrimah ni telah masuk Islam. Jadi tuan-tuan mulia, begitu umumiyatnya dakwah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang telah buat dakwah. Maka dengan asbab bila dakwah dijalankan secara umum tuan-tuan, orang yang nak lari daripada Islam pun disebabkan dakwah itu tertutup jalan dia nak lari, tak boleh nak lari daripada Islam. Dia terpaksa masuk Islam balik. Jadi tapi hari ini tuan-tuan mulia, kerana dakwah tidak dijalankan secara umum,
Kita anggap dakwah ni kerja golongan tertentu, golongan orang tertentu saja buat kerja dakwah. Kerana hilangnya umumiyat dakwah dalam umat hari ini, yang ni kerana umat ini tidak, setiap umat ini tidak menjalankan usaha dakwah, maka hari ini pintu irtidad, kemurtadan telah terbuka luas. Sehingga orang Islam sendiri telah keluar daripada Islam. Jadilah tuan-tuan yang mulia, kita kena usaha bagaimana setiap umat ini, tuan-tuan mulia, tanpa pengecualian, setiap umat ini dapat dibangunkan atas kerja dakwah, dapat disediakan untuk kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tuan-tuan yang mulia, satu kesilapan yang berlaku, satu kesilapan yang telah dilakukan oleh orang yang berpelajaran di antara kita dan orang-orang yang buat usaha sendiri. Kita yang buat usaha sendiri, kita menganggap usaha yang kita buat sekarang ini berlainan dengan usaha yang telah dibuat oleh sahabat-sahabat. Muhammad Yusuf rahmatullahi alaih berkali-kali sebut, inilah kerja yang sahabat telah buat. Ini kerja yang kita buat, inilah kerja yang mana sahabat-sahabat telah buat. Usaha yang sama, kerja yang sama. Tuan-tuan yang mulia, selagi mana kita tak yakin usaha yang kita buat adalah sebagaimana usaha yang telah dibuat oleh sahabat-sahabat, selagi itu Allah SWT tidak akan datangkan kesan daripada usaha kita sebagaimana kesan telah datang daripada usaha sahabat-sahabat. Selagi itu bantuan, ganjaran, nusrah, pahala, fadail, kelebihan-kelebihan yang sahabat-sahabat telah dapat, kita tidak akan dapat, tuan-tuan mulia, selagi mana kita tak anggap usaha yang kita buatlah sama dengan sebagaimana usaha telah sahabat-sahabat telah buat. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini perkara yang sangat-sangat penting, tuan-tuan mulia. Kita kena buat usaha ini dengan kita meletakkan segala kelebihan-kelebihan, ganjaran-ganjaran yang Allah SWT telah janjikan. Untuk itu mula beritahu, saya ingatkan sekali lagi, kita kena sentiasa baca kitab Hayatus Sahabah. Dan kita sentiasa baca kitab Hayatus Sahabah, kita dengar apakah kelebihan-kelebihan pada jalan ini. Apakah janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, apakah pahala-pahala, ganjaran-ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan yakin pada janji-janji tersebut, dengan yakin pada kelebihan-kelebihan tersebut, tuan-tuan mulia, kita kena buat usaha ni. Kalau tidak, tuan-tuan mulia, usaha kita buat akan jadi macam satu gerakan, satu persatuan, satu persatuan atau gerakan sahaja, tuan-tuan mulia, yang mana tidak akan datangkan perubahan pada umat, tidak akan datangkan apa-apa kesan dan perubahan pada umat, tuan-tuan mulia. Kita kena buat usaha dengan penuh yakin bahawa inilah kerja yang telah dibuat oleh sahabat-sahabat, usaha yang telah dibuat oleh sahabat-sahabat, dan segala janji-janji Allah SWT, bantuan, ganjaran, pahala yang sahabat-sahabat telah dapat, kita pasti akan dapat bila kita buat usaha ni. Tuan-tuan yang mulia, tadi saya tertinggal sikit malam beritahu, matlamat usaha kita bukan hanya nak bangunkan umat ni atas amal infradi, dia buat amal ibadat dah cukup. Bahkan matlamat usaha ini nak bawa setiap umat atas kerja Nabi, atau untuk buat kerja dakwah. Dan tuan-tuan mulia, malam beritahu bahawa dalam hadis Nabi SAW, satu pagi atau satu petang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Dan juga mafhum hadis Nabi SAW, satu pagi satu orang tu keluar satu pagi di jalan Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan dia mendahului selama 500 tahun. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila-bila masa sahabat-sahabat, bila-bila masa sahaja sahabat-sahabat, Nabi nampak sahabat-sahabat bagi tumpuan pada mana-mana amal infradi, amal infradi yang menyebabkan dia menangguh untuk keluar dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terus Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terus menerangkan kepada sahabat tentang kelebihan untuk keluar dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala, melebihi kelebihan keluar dari jalan Allah, mengatasi untuk dia duduk di tempat dia dan melakukan amal-amal infradi tersebut. Bila-bila masa banyak tempat dalam banyak peristiwa berlaku. Bila Nabi nampak saja sahabat mula nak galik mana-mana dia nak bagi tumpuan pada dia punya amal-amal infradi, sehingga dia tertangguh, terlewat untuk keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, terus Nabi bagi peringatan. Nabi ceritakan tentang kelebihan untuk dia keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan amal infradi tersebut. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu, dia telah diputuskan untuk keluar dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan jemaah dia. Maka jemaah dia dah keluar pada awal pagi dan dia telah tangguh keluar, sekerana semata-mata
kerana dia nak dapat kelebihan sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari itu hari Jumaat. Dan dia dapat sembahyang Jumaat di belakang Rasulullah dengan khutbah daripada Rasulullah. Dan dia fikir bahawa dia ada kuda yang pantas, kuda yang laju, menyebabkan dia akan dapat kejar jemaah dia dan akan dapat menyertai jemaah dia. Abdullah bin Rawah dia tidak tangguhkan keluar, lewatkan keluar jalan Allah sebab kerja dunia, sebab maksud dunia tak. Dia lewatkan keluar jalan Allah satu pagi kerana agama, kerana sembahyang, bukan untuk apa-apa takaza dunia dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar, Nabi tanya berapa lama kamu lewat, mereka telah mendahului kamu. Abdullah bin Rawah kata satu pagi, mereka telah mendahului keluar awal satu pagi daripada aku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Abdullah bin Rawah, kamu tahu tak banyak mana mereka telah mendahului kamu? Bukan satu pagi. Dari segi masa dia, mereka telah mendahului kamu selama 500 tahun. Dan dari segi jarak dia, mereka telah mengatasi kamu, mendahului kamu sejauh masyrik dengan maghrib, timur dengan barat. Begitu jauh sekali kamu telah ditinggalkan sebab kamu telah lewat keluar jalan Allah satu pagi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Maulana kata saya tak faham kenapa. Hari ini bila kita dengar hadis-hadis kelebihan macam ni, kita anggap kelebihan ni untuk satu-satu benda untuk berperang, keluar berperang. Satu benda yang arid, benda yang bukan maksud pun berperang tu. Dan kita kata kelebihan ni untuk orang yang keluar berperang jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan benda tu bukan maksud pun. Kerana tidak ada mana-mana Nabi diutuskan oleh Allah SWT untuk binasakan manusia, untuk musnahkan manusia. Bahkan Nabi-Nabi dihantar oleh Allah SWT untuk menjadi asbab hidayah untuk manusia, untuk bawa mereka ke syurga. Dan Nabi pun beritahu kepada sahabat-sahabat, pesan pada sahabat, dakwah mereka dulu 3 hari. Kalau satu orang masuk Islam dengan sebab kat kamu, lebih baik daripada unta-unta yang merah. Dan sahabat-sahabat bila satu orang masuk Islam, mereka punya takbir dengan begitu kuat sekali, melebihi takbir mereka, kegembiraan mereka apabila mereka dapat menawan mana-mana negara. Sahabat tidak, gembiranya sahabat satu orang masuk Islam mengatasi kegembiraan mereka, mereka dapat menawan satu negara. Jadi maksud mereka keluar adalah untuk kerja dakwah. Tuan-tuan mulia, kita kena yakin dengan kerja dakwah yang kita buat hari inilah apa yang sahabat-sahabat telah buat, mengajak manusia pada Allah. Dan kita kena yakin segala kelebihan, janji-janji Allah, ganjaran yang Rasulullah beritahu untuk sahabat-sahabat, ada ganjaran dan kelebihan sama kita akan dapat bila kita buat kerja ni hari ini. Dan seterusnya tuan-tuan mulia, ada orang faham kerja dakwah ni salah satu kerja amalan baik. Sebagaimana banyak lagi kerja-kerja baik, kerja-kerja kebaikan. Salah satu ni buat dakwah, bagi sedekah, banyak kerja. Perkara ni, kefahaman ini telah Rasulullah hapuskan daripada dalam hadis dia yang dia ucapkan pada Abdullah bin Rawahah. Rasulullah beritahu kepada Abdullah bin Rawahah, kalau kamu lau anfaqta ma fil ardi jami'ah, kalau kamu infakkan seluruh dunia ni di jalan Allah, kamu belanjakan harta. Jadi membelanjakan harta ini juga salah satu jalan kebaikan, amal kebaikan. Itu pun Rasulullah tak sama. Rasulullah kata kalau kamu belanjakan seluruh dunia ni pun kamu tidak akan dapat mengejar mereka. Kamu tidak akan dapat sama dengan mereka kalau kamu belanjakan harta seluruh dunia. Ini menunjukkan tuan-tuan mulia, ini bukan kerja dakwah, ni bukan salah satu. Bagi sedekah pun kerja kebaikan, ni pun kerja kebaikan. Bahkan kerja dakwah adalah kerja yang mengatasi segala amal-amal yang lain. Jadi Abdullah bin Rawah walaupun dia dapat dua-dua, dia lewat keluar, tapi dia dapat juga sertai jemaah tersebut. Nah, yang belakang Nabi pun dapat. Tu pun Nabi tak benarkan, suruh dia keluar awal-awal. Jadi tuan-tuan mulia, kelebihan yang tuan-tuan akan dapat bila tuan-tuan buat usaha ini lah sama dengan kelebihan-kelebihan yang sahabat-sahabat telah dapat bila mereka buat usaha agama, buat kerja dakwah tuan-tuan mulia. Kalau perkara ni kita kena ada yakin dalam hati kita tuan-tuan mulia. Kita kena ada yakin bahawa kita akan dapat ganjaran dan kelebihan yang sama bila kita buat usaha ini sebagaimana sahabat-sahabat telah dapat. Kalau kita tidak ada yakin akan perkara ini tuan-tuan mulia, maka kesan daripada usaha kita
kita tidak akan dapat kesan yang sama daripada usaha kita sebagaimana kesan yang sahabat-sahabat telah dapat daripada usaha mereka, tuan-tuan mulia. Oleh kerana itu, tuan-tuan, kita dengan penuh kefahaman fikir betul-betul, tuan-tuan mulia, apa yang tuan-tuan patut buat sekarang. Dengan penuh keyakinan, tuan-tuan mulia, minta tuan-tuan bangun dan bagi nama tuan-tuan untuk keluar, bagi azam untuk keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bangun, insya-Allah, bangun. 4 bulan jalan Allah. Untuk 4 bulan dan ulama untuk 1 tahun.